Kita masih lagi berada di Selangor. Kalau sebelum ni dah buat aktiviti mendaki dan juga sukan paintball, untuk aktiviti episod kali ini kita akan bermain sukan air. Nak tahu apa dia? Ikuti trek Sarah, trek Kembara. Lokasi untuk aktiviti white water rafting kali ini bermula di kaki bukit Kampung Geraci dan akan dikendalikan oleh Raft Asia Swiftwater, iaitu sebuah operator sukan yang sudah berpengalaman hampir 21 tahun dalam aktiviti ini. Dah siap ke? Tengah siap. Lebih mesra dengan panggilan Abang Bai, persiapan dilakukan dengan teliti termasuk menyediakan bot dan peralatan keselamatan. Tak nak jatuh. Okey, hari ini saya berada di Kuala Kubu Baru bersama Abang Bai daripada Raft Asia. Okey Abang, saya dapat tahu Abang adalah salah seorang legend dalam sukan water rafting, betul bang? Okey Abang, boleh ceritakan berapa lama Abang dalam sukan ni? Kami berkecimpung dalam bidang ni lebih kurang 21 tahun sebab kami mula pada 1996. Tu antara pengasas white water rafting di Malaysia lah. Raft Asia sendiri berapa lama dah ditubuhkan? Memang kat sini ke base dia ataupun ada tempat-tempat lain? Okey, Raft Asia ni sendiri ditubuhkan pada tahun 2013. Selepas tu sebab saya berhenti dari company yang asal saya kerja juga. Okay. Pada 2013 tu barulah tubuhnya Raft Asia. Lepas tu barulah sampai sekarang ni dah hampir 6 tahun 7 tahun jugalah Raft Asia ni beroperasi di area ni. Kami ada 4 tempat di Malaysia. Kami buat operasi water rafting di Kuala Kubu, di Hulu Selim, di Gopeng dengan di Perak. Ada Greek. So setiap sungai tu ada dia punya kelebihan tersendirilah. Saya nampak kita dah duduk atas bot ni macam dah siap. Abang pun dah siap, saya belum sikit. Yang belakang pun dah ready. Jom, saya tak sabar ni. Okey, boleh je. Sesi taklimat merupakan elemen penting dalam setiap aktiviti lasak dan menjadi amalan wajib untuk semua operator sukan. Sebagai langkah keselamatan sebelum turun ke sungai, setiap peserta diwajibkan memakai jaket keselamatan, topi keleda dan sentiasa membawa pendayung masing-masing. Memandangkan aktiviti berakit arus deras dilakukan secara berkumpulan, kerjasama setiap ahli pasukan merupakan salah satu elemen penting. Kami diberi taklimat terperinci mengenai cara pengendalian bot agar tidak mengalami masalah ketika berdepan cabaran ketika berakit nanti. Selesai sesi taklimat, tibalah masa untuk kami melakukan ekspedisi. Peserta perlu mengikut arahan ketika mengendalikan bot dan tahu cara untuk menyelamatkan diri jika berlaku kecemasan. Untuk permulaan starting tu dia excited. So benda lama saya pernah buat sekali. Ini second time saya buat benda yang dah lama. Saya suka, saya macam tak tahu nak cakap, sukalah, rasa tak sabar nak try. Sungai di Kuala Kubu Baru diklasifikasikan pada tahap 4 dan memerlukan pengendalian yang cekap. Menurut Abang Bai, sepanjang perjalanan sejauh 8 km, kami bakal menempuh 5 jeram besar yang pastinya menguji kemampuan setiap ahli pasukan. Kami tiba di jeram pertama dikenali sebagai First Canyon yang dipenuhi formasi batu pelbagai saiz. Jika tersilap laluan, dua kemungkinan bakal berlaku, iaitu bot akan terbalik ataupun tersangkut di laluan cetek. Cabaran pertama akhirnya berjaya ditempuhi dengan selamat. Untuk saya, kontrol dengan instruction, saya rasa benda tu lagi senang daripada kita tak tahu apa-apa, merapu kat atas tu. Ada instruction, benda tu tak ada masalah lah kontrol. Belum pun reda situasi cemas di jeram pertama, kami sekali lagi diuji dengan jeram kecil dan laluan berbatu. Ketika ini, kecekapan jurumudi melintangkan kedudukan bot berjaya memastikan kami berada pada kedudukan yang betul. Sampai dah lagu situ je.
tiba di jeram seterusnya, Abang Bai mula meminta kami untuk lebih berhati-hati. Namun, nasib tidak menjebelahi kami apabila terjatuh di laluan arus deras. Di sini, setiap peserta perlu terjun ke dalam sungai dan dibiarkan hanyut sejauh 20 meter. Sarah sendiri tidak melepaskan peluang untuk melakukan aktiviti ini. Walaupun pada mulanya agak berdebar, perasaan takut bertukar seronok apabila halangan berjaya ditempuhi dengan selamat. Selepas berakit hampir 45 minit, kami tiba di jeram ketiga dikenali sebagai Chicken Drop. Sebaik sahaja menghampiri kawasan jeram, suasana berubah menjadi panik apabila kedudukan bot mula tidak seimbang. Sekali lagi, kami terbalik di laluan arus deras dan hampir kesemua ahli pasukan terhumban ke dalam sungai. Ketika inilah teknik rescue digunakan untuk masuk ke dalam bot dengan selamat. Baru ada. Buat dia. Jeram saya rasa Chicken Drop yang paling susah sebab dia sikit tapi dia dalam dan air dia berpusar. 3 jeram sudah ditempuhi. Namun, cabaran seterusnya di jeram paling besar iaitu Second Canyon dikatakan lebih mengerikan kerana kami bakal berhadapan dengan laluan yang agak sempit dan arus deras. Sekali lagi, nasib tidak menyebelahi salah seorang ahli pasukan kami yang gagal mengemudi rakit dengan baik dan jatuh di bawah arus deras. Di penghujung laluan, barulah operasi menyelamat dapat dilakukan untuk menarik semula ke dalam bot. Biar. Lepas. Seterusnya, kami tiba di kawasan air terjun untuk berehat. Selepas menyusuri laluan landai sepanjang 200 meter, kami tiba di jeram terakhir iaitu Last Rapid. Kali ini rakit sengaja diterbalikkan oleh jurumudi sebelum dibiarkan hanyut hingga ke lokasi penamat. Okey, kita orang dah habis melalui sungai yang agak jeram-jeram yang agak berbahaya. Semua selamat walaupun basah dan kita melalui kawasan ataupun air yang agak tenang untuk ke penamat. 1, 2, 3. Kalau anda nak tahu, Sungai Kuala Kubu Baru terbentuk daripada lepasan air empangan Sungai Selangor dan arusnya boleh dikawal mengikut kesesuaian. Sekarang tengah Empangan yang telah beroperasi sepenuhnya sejak tahun 2003 dan menjadi kawasan tadahan air serta syurga buat mereka yang gemarkan aktiviti rekreasi berkonsepkan alam semula jadi. Setelah mengharungi hampir 3 jam perjalanan, kami akhirnya tiba di lokasi penamat. Risau penamat. Excited dia kalau macam mana kalau boleh nak cuba lagi kot sebab tak puas. Jeram tu mungkin time tu lebih kepada sebab satu grup kita dapat yang happening. Bila dapat happening kita tak cukup nak try lagi. So macam mana tadi? Best bang.
Tapi tak cukup untuk saya. Okey lah. Saya nak datang lagi boleh? Boleh repeat lagi nanti insyaAllah ya. Bila-bila boleh call kita lah. Terima kasih untuk abang dan juga tim Raf Asia kerana jaga saya sampai ke selamat lah sampai depan ni. Okey, sama-sama. Terima kasih. InsyaAllah Jumpa lagi. Okey, dah selesai aktiviti Water Rafting Sarah di Kuala Kubu Baru. Nak tahu aktiviti yang seterusnya? Ikuti Trek Sarah, Trek Kembara. Okey, Sarah dah berada di lokasi yang kedua. Untuk aktiviti yang kedua, kita akan buat abseiling di Waterfall Sungai Pisang. Nak tahu apa? Ikuti Trek Sarah, Trek Kembara. Hai Syafiq. Hai Sarah. Macam mana? Kita nak masuk ke dalam untuk aktiviti abseiling kan? Ya, betul. Okey, saya tak seorang. Hari ini saya ditemani oleh tim Rentas Adventure. Dah siap? Dah ready? Jom kita masuk. Tak sabar ni. Jom. Okey, jom. Selepas semuanya lengkap, kami memulakan perjalanan merentas hutan dan menyusuri laluan anak sungai. Okay, Sungai Pisang dia waterfall and hutan. Saya fikir dia macam aktiviti biasa, hiking. Tapi rupanya turns out dia ada tempat yang menarik. Air terjun dia pun tak sama dengan tempat lain. Dia punya laluan ke air terjun pun tak sama. And then dia ada satu yang unik kat tengah-tengah tu di antara laluan tu. Terdapat beberapa cara menuju ke air terjun Sungai Pisang dan kali ini Sarah menggunakan laluan gombak lama berhampiran muka sauk. Laluan peringkat awal sedikit berbatu dan berbukit. Selain perlu merentasi beberapa laluan anak sungai, perjalanan kami dijangka mengambil masa 1 jam. Setelah lebih kurang 10 minit, kami tiba di lokasi terowong yang menjadi laluan Lebuh Raya Karak. Berapa jauh lagi nak sampai ke sana? So tadi kita dah jalan dalam 15 minit. Okey. Ada dalam 30 minit lagi nak sampai ke air terjun. Kalau menyusur sungai. Sarah difahamkan terowong ini menjadi mercu tanda Sungai Pisang dan seringkali menjadi lokasi para pendaki untuk bergambar. Waterfall abseil saya tak pernah cuba. Abseiling biasa pernah. Untuk fly abseil pun saya tak pernah. Ini first time saya buat. Sebaik melepasi terowong, perjalanan kami diteruskan dengan menyusuri laluan hutan. Keadaan sedikit sukar apabila terdapat banyak akar kayu yang menyebabkan kami terpaksa mengatur langkah dengan berhati-hati. Ketika berada di pertengahan laluan, kami tiba di mercu tanda kedua iaitu sebatang pokok bersaiz gergasi berusia hampir ratusan tahun. Okey, ini checkpoint yang kedua lah lepas terowong. Antara pot orang bergambar juga. Oh, nampak saiz dia. Menurut Syafiq, terdapat 3 mercu tanda utama sepanjang laluan ke Sungai Pisang dan 2 daripadanya telah kami temui. Okey, inilah checkpoint yang ketiga yang saya cakap tadi. Batu besar. Batu besar. So kita dah lalu terowong, pokok besar, batu. Jom. Hampir 1 jam menyusuri laluan hutan dan anak sungai, kami tiba di air terjun Sungai Pisang. Kedatangan kami disambut oleh sekumpulan remaja yang tiba lebih awal di lokasi air terjun ini. Untuk abseiling dan fly abseil ni, dia ada kaitan juga. Dia punya sistem lebih kurang equipment dia sama, still pakai safety dan juga tali ikatan pun yang sama, cuma condition dia berbeza lah. Kalau climbing lebih kepada sukan, lebih kepada competition, ini lebih kepada recreational. Sebaik sahaja sampai, Syafiq memulakan tugasnya memasang tali untuk aktiviti pertama iaitu fly abseil. Okey, boleh cerita tak Rentas Adventure ni macam mana permulaannya terjadi Rentas Adventure tu? Okey, Rentas Adventures ni dah ada sejak 2010. Asalnya grup kawan-kawan. Kita banyak buat trip sendiri-sendiri. Cuma lepas tu kita ada rasa untuk open kepada orang luar. Dan sejak 5 tahun lepas lah kita dah banyak buat trip official official pada orang luar.
Okey, selain daripada aktiviti abseiling dekat air terjun ni, apa aktiviti lain Rentas Adventure buat untuk kita orang-orang bandar nak cuba aktiviti? Rentas Adventure dia banyak buat aktiviti yang berkaitan dengan outdoor lah. Tak semestinya dekat air terjun. Kita ada buat trip masuk hutan, 4 wheel. Ada naik gunung. Base kita dekat Kuala Kubu Baru, kita ada buat yang terjun dari jambatan tu. Tapi buat masa ni masih belum available lah. Untuk sementara kita banyak buat trip-trip masuk hutan. Okey, daripada selain daripada tempat ni, ada tak tempat lain yang buat abseiling juga? Banyak. Tapi kalau kata yang dekat dengan KL, Selangor, sinilah Sungai Pisang ni. Okay, Sarah, ready? Dah, tak sabar ni, excited. Okey, air terjun ni tinggi dia adalah 15 meter. Aktiviti yang kita akan buat, kita namakan sebagai fly abseil. Kalau flying fox, dia dari hujung ke hujung. Tapi yang ni, bila sampai tengah, kita akan abseil turun. Okey, saya dah siap pasang tali dan juga kelengkapan yang lain. So, kita akan bagi dekat peserta safety harness dan juga helmet. Okey, boleh pegang. Okey, yang ni bilik device. Minta jangan campak sesuka hati dekat batu, dekat tanah. Sebab ini kita punya safety. Aspek keselamatan merupakan elemen paling penting untuk melakukan aktiviti fly abseil. Peralatan seperti karabiner, tali dinamik, harness, topi keselamatan, bilik device seperti figure of 8 perlu sentiasa berada dalam keadaan baik. Ni kita panggil dia lock lah. So tak ada masalah. Dia takkan turun, takkan jatuh lah. Dah sampai hujung, Sarah bawa tali ni ke sini, tarik ke bawah. Kalau nak turun perlahan, lepaskan perlahan. Setelah persiapan terperinci dan ujian keselamatan lulus sepenuhnya, kami dibenarkan untuk melakukan aktiviti fly abseil ini. Kali pertama mencuba aktiviti fly abseil, cabarannya tidaklah begitu sukar. Apa yang penting ialah mendengar arahan dengan teliti dan melakukan teknik yang diajar dengan betul. Bagi pelatih baru, perasaan takut, cemas dan fobia dengan ketinggian adalah lumrah biasa. Ketika menyusuri tali, pemandangan air terjun Sungai Pisang dari ketinggian hampir 60 meter sangat mengujakan. Kesempatan ini juga Sarah ambil untuk mencuba keupayaan diri. Tadi kita dah buat fly abseil kan? So yang kedua ni? Yang kedua ni kita akan buat waterfall abseiling. Apa beza dua-dua tu? Yang kali ni kita akan turun air terjun dengan tali. Yang tadi kita fly, lepas tu dekat tengah kita abseil. Tak kena air. Yang ni kita kena air. Ni memang betul-betul atas air terjun tu? Betul. Okey, jom. Okay, jom. Tamat aktiviti fly abseil, cabaran kedua menanti Sarah iaitu waterfall abseiling. Kali ini, permukaan batu yang licin, kederasan air dan faktor cuaca dijangka menjadi halangan utama. Cabaran pertama, waterfall abseiling dimulakan oleh rakan Sarah iaitu Nadia. Sebenarnya, aktiviti waterfall abseiling tidaklah begitu sukar jika semuanya dipraktikan dengan sempurna. Di sinilah ketakutan, fobia ketinggian dan keyakinan diri diuji menjadi lebih bermakna apabila kita berjaya menamatkannya. Memulakan aktiviti waterfall abseiling, cabaran dirasakan sedikit sukar terutamanya ketika ingin mendapatkan trek laluan yang betul. Aktiviti ini sebenarnya memerlukan kemahiran imbangan badan dan daya ketahanan otot tangan serta kaki yang kuat. Permulaan dia saya rasa biasa je sebab saya dah biasa dengan sistem, tapi bila dah on the way turun dah sampai tengah-tengah tu dia licin, and then air tu sebelah kanan, bila dah separuh turun baru kita jumpa air tu betul-betul dekat atas kita. Masa tu susah sikit nak kontrol. Pijak stable pun tetap licin.
Bagi yang belum pernah mencuba aktiviti waterfall abseiling, anda diingatkan untuk menggunakan kasut yang bersesuaian supaya dapat memberi lebih cengkaman ketika menuruni air terjun. Posisi badan juga memainkan peranan penting iaitu 90 darjah daripada kedudukan tali agar dapat menyokong berat untuk turun dengan lancar. Setelah melepasi hampir 60% laluan air terjun yang deras, rasa ketakutan mula berkurang, malah dapat meningkatkan keyakinan diri. Pengalaman saya enjoy sebab benda baru walaupun sukan yang sama tapi benda baru bila melibatkan outdoor dan recreational riadah untuk orang ramai. Saya suka dan saya suggestkan untuk orang yang berada berdekatan ni cuba. Sebab benda ni ada kat sini cuma orang tak tahu je. Okey, untuk episod tips kembara kali ini, Sarah akan bagi 5 tips berkenaan dengan water rafting. Yang pertama adalah pakaian. Make sure kita pakai pakaian yang sesuai kalau nak buat dengan aktiviti air. Tak kisahlah nak pergi swimming ke, you nak pergi diving ke, semua tu kena yang sesuai. Nombor 2 adalah barang berharga. Kalau kita terlalu excited, telefon, kunci rumah, kunci kereta semua nak bawa. Boleh tinggal. Jangan risau. Yang ketiga adalah jaket keselamatan dan juga helmet. Okey. Pakai jaket dan helmet mengikut saiz anda dan ikat dengan ketat supaya lebih selamat. Dan yang keempat adalah mengikut arahan juru pandu. Kalau berlaku apa-apa, arahan mereka adalah sangat penting. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jika bot tu terbalik, jangan panik. Semua tu akan diajar sebelum semua aktiviti yang kita lakukan. Itulah tips kembara untuk minggu ini. Cik Syafiq, terima kasih banyak kerana guide saya di Waterfall Sungai Pisang ni. Okay, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Sama. Okey, setelah berakhirnya aktiviti pada kali ini, daripada water rafting ke abseiling, bukan setakat sakit kaki, tangan, suara pun tak ada. Okey, kalau nak tahu episod yang seterusnya, ikuti track Sarah, track kembara.